亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们可以再次在网上见面。谢谢神带领我们进入8月份的头一个礼拜三。Selamat pagi saudara sekalian, kita bisa berjumpa di online ini dan kita juga bisa bersyukur kita bisa memasuki hari Rabu yang pertama di dalam bulan Agustus ini. 我们最近听到一些不是很乐观的消息，就是其中之一关于银行听说如果你的在3个月里面你没有很活跃的用就是不是用你的存款呢用你的存款或者是你寄给人或者是你这个就是有怎么说呢？有用出去的或者是寄出去的如果你没有这样用的话呢，以后呢恐怕你要用的时候呢就拿不出来要经过一场很大的这个经过许多的手续，很麻烦的，所以很多人觉得很悲哀，为这个事情很伤心。Saudara, belakangan ini ada beberapa berita yang kurang begitu menyenangkan. Salah satu adalah tentang soal bank. Katanya jikalau dia dalam 3 bulan tidak aktif mentransfer uang, maka uang itu nanti kalau mau dipakai sepertinya itu diblokir atau dibekukan seperti itu ya. Jadi itu harus tetap uang kita, tetapi harus mau dicairkan, harus melewati proses yang cukup panjang ya. Di dunia bukan hanya di negara kita Indonesia, ya di dunia di mana saja ya, makin lama makin banyak berita-berita yang kurang begitu menyenangkan. Tapi ada satu berita yang gembira. Berita apa? Bagaimanapun dunia berubah, tapi satu hal yang menyenangkan kita, bahwa Allah telah mengirim anak yang tunggal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan kesulitan. Karena dosa-dosa manusia, imbas-imbasnya. Tetapi kita bersyukur kedatangan Tuhan Yesus Kristus, membawakan cinta kasih Tuhan, membawakan pengampunan dosa, membawakan hidup kekal kepada manusia. Oleh sebab itu mari kita angkat puji-pujian, kabar gembira karena kedatangan Yesus Kristus. 我们来唱一首诗歌，报好信息。Tiba-tiba berbunyi
hati kami penuh sukacita. 我们的心充满喜乐， Karena Engkau memilih kami dan menyelamatkan kami. 因为你拯救拣选我们， Kami bersyukur untuk anugerah yang ajaib 我们感谢你奇妙的恩典， yang Kau berikan kepada kami orang yang berdosa. 就是你给我们这些罪人的恩典， Sehingga kami boleh menikmati sukacita bukan hanya di dalam dunia tetapi sampai pada kekekalan. 我们感谢你，我们的喜乐不是单单在世界，这个喜乐是到永恒的。 Kami tahu di tengah-tengah dunia ini kami harus bergumul dengan kehidupan ini. 我们知道生活是很艰难的，需要我们挣扎。 Tetapi kami bersyukur Engkau memberikan firman yang hidup 谢谢你把生命之道赐给我们， untuk memimpin, menguatkan, menghibur, bahkan juga menegur kami. 来带领、来引导，甚至来责备我们。 Bapa, terima kasih 谢谢天父， untuk kesempatan kami boleh duduk diam di hadapan-Mu, 为着你给我们的机会，能够坐在你面前， untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. 一同思想你的真理。 Urapi hamba-Mu yang lemah, 愿你高莫你软弱的仆人， untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu yang mulia dan kekal. 能够传达你荣耀的话语。 Kami memohon kepadamu ya Bapa, 我们恳求你， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 祷 firman 告 yang 奉耶 hidup. 稣基督的名字， Amin. 阿门。 Shalom. 平安。 Ya, senang sekali boleh berjumpa kembali. Sebenarnya hari Sabtu 感谢 saya- 神，可以再一次跟大家见面，在礼拜六的时候， tiba-tiba saya demam. 我突然间发寒， Saya pikir saya sudah mau telepon Ibu Neti untuk menggantikannya. 我差不多要打电话给林牧师叫人代替， Tetapi saya berdoa Tuhan, 但是我 berikan 祷告， kesembuhan kepada saya 求你医治我， supaya saya bisa melayani. 让我能够服侍你。 Dan puji Tuhan saya diberikan kesembuhan walaupun masih agak bindeng. 感谢神，虽然我的声音有一点沙哑，可是我还能够来感恩。 Waktu naik kereta juga disediakan orang-orang baik yang memberikan tempat duduk. 感谢神，我坐火车的时候本来没有位置，但是有人让位给我。 Puji Tuhan. 感谢上帝。 Ya, pagi ini kita akan merenungkan bahagianya orang saleh atau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 今天早上我们要思想神儿女们的幸福。 Bagian yang kita sudah baca tadi, 刚才我们所读的圣经， ini yang akan menjadi dasar perenungan kita. 就是我们今天的主题经文。 Beberapa waktu yang lalu saya tidak tahu apakah ada juga ibu-ibu yang demam itu beli emas 我不晓得前些时候是不是有人也是感冒发寒， sampai ngantri-ngantri sampai belum buka tokonya sudah ngantri 有了吧？ emas. Demam emas. 有没有排队买黄金？因为很多 Karena 人排 emas 队。 naiknya berkali lipat. Dan dikatakan nanti 2040 emas 1 gram akan menjadi 5 juta. 因为有人说到2024年，这个黄金呢，一个 gram 500万。 Kayaknya tahun 2040 saya udah nggak ada kali ya. 2024年我大概没了。 Tetapi inilah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau dapat emas itu bahagia. Itu investasi yang mahal. 为什么这么多人排队呢？因为他们觉得这是有意思的，能够叫我发财啊， Sehingga mereka mengejar itu. 所以大家都追着要得着。 Sementara ibu-ibu ngejar emas. Saya tenang di rumah tidur. Karena Tuhan sudah memberikan kepada saya emas 77 kilo. 当妇女们排队忙着买黄金的时候呢，我安安静静的，因为神已经给我 Mas Sugiarto. 77个公斤，我有黄金，我的丈夫就是 Mas Sugiarto。 Jadi saya pikir ini orang jadi istilah yang dipakai keren gitu loh. FOMO, ikut-ikutan. 所以呢， Orang apa ikut
ikut 人 orang apa 家有一个很美的术语，就是说人家做什么我也跟做， dan berpikir itu menjadi pusat kebahagiaannya. 那他这个就成为人类世上人类的幸福。 Begitu sudah beli, emas turun, pusing. 买了之后呢，黄金落价，头晕了。 Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, 姐妹们， di mana sebenarnya letak kebahagiaan kita yang sesungguhnya? 到底我们的幸福在哪里呢？ Bukan pada hal-hal yang fana. 不是那虚空的东西。 Daud memiliki segala sesuatu. 大卫拥有一切， Dia memiliki kerajaan yang besar. 他有王过， Dia memiliki kekayaan yang luar 有 biasa. 特别的财富， Dia memiliki segala-galanya di dalam dunia. 他拥有世上的一切。 Tetapi dia mengatakan bukan di situ letak kebahagiaanku. 但是他说我的幸福并不在那些东西。 Dari bacaan kita perhatikan ayat 1 dan 2. 我们注意第1节、第2节刚才所念的， Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. 神啊，求你保佑我，因为我投靠你。 Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. 我的心啊，你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。” Kebahagiaan Daud ternyata terletak pada dia memiliki Tuhan di dalam hidupnya. 大卫幸福原来就在于他投靠了耶和华上帝， Dan dia menjadi milik Tuhan. 他也成为属神的人。 Kata-kata aku, engkau, 这个 cara 我 Daud 跟你， berkata-kata 当大卫说我你的时候， menunjukkan satu relasi yang erat dengan Tuhan. 当他说我跟你的时候，就表达了他与神亲密的关系。 Daud mengatakan sumber bahagiaku adalah pada Tuhan yang memberikan perlindungan dan menjaga aku setiap saat. 大卫说我的幸福是在于投靠你。 Dia menunjukkan bahwa rasa aman itu 他觉得 dimiliki di dalam Tuhan. 他觉得他的安全感呢是在神里面， Sehingga dia menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepadanya. 所以他把整个的生命投靠在神里面。 Ketika dia mengatakan tidak ada yang baik bagiku selain engkau. 当他说我的好处不在你以外， Memiliki Tuhan itu tidak ada bandingannya. 拥有上帝是不能够用其他的事来代替的。 Dia mengakui dengan sangat sadar bahwa Tuhan berdaulat, berkuasa atas hidupnya. 他很清醒地说，上帝在他身上有权威， Sehingga dia mengagungkan dia, tidak ada yang baik selain engkau. 所以他遵从神说，除了你以外，没有别的好处。 Hanya Tuhan tempat sandaran yang kuat dan kekal. 只有神是我坚固的依靠。 Seringkali kita melihat ada banyak orang, ya saya mengerti kesedihan orang-orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. 我很了解，有些人失去了他心爱的人。 Dia mengatakan belahan jiwaku, 哦，他说那是我生命的一半， separuh nyawaku hilang. 我的生命一半不见了。 Menunjukkan sebuah kondisi ketika dia ingin bersandar, tetapi tempat sandarannya itu hilang. 为什么呢？因为他所依靠的人呢，那个人没了。 Dan sesungguhnya memang inilah 这就是事实， kenyataan di dalam dunia. 世上的事实。 Orang-orang yang sebenarnya sepertinya bisa kita sandari, sekali waktu mereka tidak ada. 一个原来他可以依靠的人，可是有一天剩下 Sebab 一半。 Tuhan adalah Tuhan yang kekal. 我们的神是永恒的，
Bahkan dia menunjukkan sebuah sukacita bahwa Tuhan adalah bagian warisannya. Ayat yang kelima kita membaca. 在第5节，大卫说：“耶和华是我的产业，是我杯中的份。 Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. 耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。 Dapat warisan itu enak ya. 得到产业好吗？家业家产， Kita tidak usah kerja, 不用做工了， kita dapat. Tapi warisan itu juga bahaya. 得到产业很好，但是得到产业啊，家业啊，危险啊！ Karena ada keluarga yang pecah karena warisan. 啊，因为有些人为了争家产啊，分裂了。 Jadi warisan dunia itu bahaya. 世上的产业啊，危险啊！ Kalau baginya tidak hati-hati, 你如果分得不小心， jadi ribet. 那麻烦了。 Jadi saya beli telur ya. Telur itu kalau 1 kilo gitu ya. Lebih sedikit diambil yang gede. Balikin lagi, ambil yang kecil, kurang lagi ini. Jadi mau ngepasin itu susah. 我买鸡蛋的时候，如果是要称的公斤啊，人家放了一个又太多，拿了一个又太少，到底什么是标准呢？ Kita juga susah kan jadi orang tua kalau anaknya lebih dari 1. 如果有孩子很多的也麻烦哈。 Punya ruko 2, 有2个入过店屋， rumah 2, 2个屋子， tapi posisinya beda, 地点不一样， harganya beda. 价钱不一样。 Nanti dikasih anaknya, kok saya dikasih ini, kok ini di ini. Ribet. 你给这个孩子这个店，给那个，他说为什么给我这个？ Tapi tidak demikian dengan Tuhan. 但是在主里面不是那样， Dia menjadi warisan kita yang sempurna, kekal. 上帝就是我们完美永恒的家业。 Kita menjadi ahli warisnya tanpa kita bekerja dan diberikan sepenuhnya sempurna. 因为我们是他的后嗣，我们得做产业， Dan sifatnya kekal. 这个产业是永恒的。 Roma 8 ayat 17 mengatakan. 罗马书第8章17节说， Mari kita melihat Roma 罗马8章第17节， 8 ayat yang ke-17. 罗马第8章第17节， Mari kita baca bersama-sama 我们一同来 ayat yang 念 indah ini. 罗马8章第17节，我们一起来念。 1, 2, 3. 来，既是儿女，便是后嗣，就是神的 maka 后 kita 嗣， juga adalah 和 ahli 基督 waris. 同作后嗣。 Maksudnya 如果我们和他 orang-orang 一 yang 同受 berhak 苦， menerima 也必和他 janji-janji 一同 Allah 的荣耀。 yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa ya. 很特别是吗？ Kita diangkat sebagai anak dan kita diberikan warisan, dan warisan itu Tuhan kita sendiri. 上帝提拔我们做他的后嗣，与基督一同做后嗣。 Kita milik Tuhan 我们是属神的， dan Tuhan milik kita. 神也是属我们的， Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. 那是真正的幸福。 Di tengah-tengah pergumulan hidup kita, 在我们生命的艰难里面， kiranya kita terus diteguhkan bahwa kita miliknya, 我们得到坚固，因为我们知道我们是属神的， sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan. 所以我们不需要有什么担忧。 Sebagian besar dari kita sudah usia lanjut ya, 我们多数都是已经年长的， termasuk saya. 包括我啊， Karena saya juga udah pensiun. 我也退休了。 Ada kekhawatiran-kekhawatiran kadang-kadang timbul.
那我退休的时候就有一些的挂虑。 Bagaimana dengan kehidupan masa usia lanjut kita? 那以后的生活是怎么过的呀？ Jangan khawatir, 不要担心， Tuhan adalah warisan kita. 神是我们的产业， Tuhan adalah perlindungan kita. 他是我们的保护， Tuhan yang akan menjaga kita. 他保佑我们。 Tidak ada orang yang akan jaga kita 24 jam. 没有人能够24个小时都看顾我们。 Ada di sini oma-oma, ada suster. 虽然我们可能有护士， Suster tidak mungkin 24 jam 护 melek 士 terus. 也不可能24个小时看着我们 Ada 呀， waktunya tidur kan? 他需要睡觉。 Jadi artinya apa? 什么意思？ Siapa penjaga kita? 那谁看顾我们呢？ Siapa pelindung kita? 谁保护我们呢？ Tuhan. 上帝， Dan inilah kebahagiaan kita. 这就是我们的幸福。 Dia menemani kita. 他陪伴我们， Dia menjaga kita. 他看顾我们， Karena kita berharga di matanya. 因为我们在他面前是很宝贵的。 Yang kedua, 第二， berkat kebahagiaan orang yang saleh, orang percaya, 一个虔诚敬畏神的人， selalu hidup di dalam kehadiran Tuhan. 他的幸福就是他每时每刻活在神的面前。 Ayat 7在 dan 第7节、 ke-8第7、第8节， berkata demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. 第7节、第8节，我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。 Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sesungguhnya adalah kepuasan yang sejati. 神的同在是我们真正的幸福。 Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita adalah kebahagiaan yang sesungguhnya yang sedang dicari orang. 神的同在是世界上的人，其实是世界的人所寻找的。 Kita akan merasa puas 我们将觉得满足， dengan kehidupan ini karena ada Tuhan di dalam hidup kita. 满足，因为神在我们的生命里面。 Ibu-ibu tahu artinya puas? 你知道什么叫做满足吗？ Ada yang tahu? Puas. Aku puas. 啊，他说我很满足， Tidak ingin yang lain. 满足就是不再需要别的， Cukup. 足够。 Pernah makan nasi padang? 你吃过巴当饭没有？ Yang bungkus itu ya. Ayam panggang. Sama rendang. Gitu ya. Dicampur gitu kan. Tuh, sambal hijau. 啊，就是那样吃哈，巴当的。 Nah, setelah itu sampai bersih. Nah, Kancing yang lah. terakhir. Ya, 就是那样了， itu artinya puas. 那叫做满足。 Sudah puas? Ada babi panggang di depan? 满足了，哎，有烤猪肉， Masih mau? 还要吗？ Menjadi tidak enak. 不好吃了， Karena sudah puas. 因为满足了， Cukup. 够了， Tidak ingin lagi. 不再要。 Itulah juga kehidupan kita dengan Tuhan. 这就是我们与神的生活的关系。 Kalau kita sudah memiliki Tuhan itu sudah cukup bahkan lebih dari cukup. 假如我们拥有上帝，我们就满足，而且呢，胜过于满足。 Orang yang merasa puas dengan kehidupan, dengan segala kondisi apapun adalah orang yang akan mampu terus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. 一个人如果能够在任何的状况之下满足的话呢，他一定是感恩的人， Sehingga hidupnya akan diliputi, dipenuhi oleh sukacita surgawi. 所以呢，他的这个生活呢，充满天上的荣耀。 Kalaupun berada di dalam satu titik di mana kita tidak mampu berdiri, di sana kita memiliki keyakinan Tuhan ada bagi aku. 纵然他是站在一个非常不利的环境之下，因为有神，所以他满足了， Tidak ada ketakutan. 没有惧怕。
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 姐妹们， rasa puas itu akan membuat kita lebih berserah kepada Tuhan. 满足的感觉叫我们更加的把自己交托神。 Kita tidak akan banyak terlalu berpikir sehingga membuat kita tidak bisa tidur. 我们不会想到太多，以至于失眠了。 Banyak orang kena insomnia. 很多人失眠， Kenapa? 为什么？ Karena terlalu banyak yang dipikir. 太多思 Yang 想， nggak perlu pun dipikir. 好吧？ Yang nggak perlu. 哦，不需要想的，他偏偏要去想。 Bukankah kita kadang-kadang punya pikiran, oh nanti kalau ini nggak perlu sebenarnya. Nanti kalau misalnya terjadi gempa bumi gimana ya? Ini saya naruh emasnya di mana ya? Ya ngapain mikir 其实 begitu? 有很多事情你不必想啊。如果是地震，我的环境怎么样呢？你不需要想这些东 Yang 西。 banjir mana kita yang takut? 人家在别的地方有闹事，我们在这里害怕。 Kadang-kadang kita masuk di dalam satu kondisi yang membuat kita tidak bisa tidur, kita tidak tenang. Karena kita memang menciptakan kondisi itu sendiri sehingga membuat kita tidak bisa tenang. 我们失眠常常是因为我们把自己想到一个地步，叫我们自己不能够睡觉。 April yang lalu saya kena DBD. 4月份我得到日血病， Saya tidak ngeh sebenarnya karena saya 我不知不 pikir 觉， saya masih kuat begitu ya. 我觉得因为我还有力，很强壮。 Mau ada tamu di rumah, tapi saya bilang silakan. Tapi saya akan menengok Pendeta Rahmiati. 那个时候， Almarhum. 那个时候呢，我要去看这个Rahmiati 牧师， Jadi saya tengok beliau ke rumah sakit, 我 memang 去 sudah, 探访他 sudah 在医院 tidak 里面。 sadar. Dan saya pulang, 我回家， malamnya 晚上 saya demam. 我就发寒。 Hari Rabu, saya Lipai demam, minum obat warung 礼拜 biasa. 三我发寒发冷发热，我吃便药。 Singkat cerita, Kamis lebih parah lagi, Jumat lebih parah lagi, 礼拜五、 Sabtu 礼 lebih 拜 parah 六更 lagi. 严重。 Minggunya sehat, agak sehatan, saya ke 礼 gereja. 拜六有一点，礼拜天比较健康，我就到礼拜堂做 Minggu 礼拜。 malamnya saya tidak tahu ternyata sudah parah. 礼拜天晚上就太严重了， Lambung saya sudah berdarah dan saya muntah darah. 我吐血，因为我的胃出血。 Senin saya dibawa bongsu ke rumah sakit. 礼拜一，牧师带我进医院， Trombosit saya sudah tinggal 24.000. 我的这个红血球剩下2.4万。 Begitu masuk, diperiksa lagi, Jingyan. berapa jam periksa lagi turun jadi 12.000. 进院之后呢，红血球又降低，变成1.2万。 Periksa lagi turun jadi 6.000. 再查6000了， Saya dirawat di HCU. 在 Dan HCU dokter 我 mengatakan 加护病房。 kalau Anda kalau ibu pendarahan lagi, saya akan masukkan ICU. 如果你在吐血，我把你放在一个 ICU， Ibu Linda tidak boleh bergerak. 你不可以动， Takut ada pendarahan di lambung lagi. 恐怕胃在出血， Saya diam, ya saya 我就 nurut 安 dokter. 静。 Setelah itu baru saya tahu orang halusinasi itu bagaimana. 我那个时候才知道什么叫做有人呢有幻想、幻觉。 Saya ketik-ketik tangan saya karena perasaan saya sedang saya balesin WA. 我正在这样子哈，我觉得我在记 VR。 Anak saya, Mama lagi apa? Ini balesin WA. 我的女儿说：“妈，你在做什么？”我说：“我正在回人家的 VR。 Rupanya saya udah halusinasi. ”我已经幻觉了， Saya udah 幻想。 melihat ayah ibu saya yang sudah nggak ada. 我看见 gitu ya. Udah pokoknya udah 死了的 kelihatan 爸爸妈妈， yang 我看 sudah 见 di 他们， sorga gitu ya. Dia ini. 看见 Oke. 他们在天堂了。 Terus akhirnya saya udah nggak tahan karena 后来我耐不住了， lambung saya sudah tidak tertahankan dan karena saya ada komorbid kanker, jadi rupanya itu yang membuat saya semakin parah. 我为什么会更加严重呢？因为胃出血，而且我有癌症， Saturasi saya turun, 所以我的那个红血球下降。 akhirnya saya cuma mengatakan, 最后我就说 saya tenang,
很安定。 Tuhan, 上帝， Engkau sudah menderita untuk aku, 你为我受苦在十字架， untuk hidupku. 为我的生命而牺牲。 Kalau Tuhan mau panggil, panggil. 你如果要呼召我回家， Kalau 带我 belum, 回家吧。 berikan kesempatan kepada saya. 如果是我还活着，求主给我机会。 Puji Tuhan, 感谢上帝， akhirnya naik. 哎，我的红血球增长了。 Trombosit langsung naik menjadi 55.000. 哦，我的红血球突然涨到55000了。 Saya sudah boleh pulang, tapi dokter satunya bilang, jangan. 我可以回 harus 家，但是另外一个 stabil 医 dulu." 生还是不给我回。 Dan puji Tuhan, 感谢上帝， masih hidup. 还活着呢。 Inilah keberserahan itu ternyata adalah kekuatan kita. 这就是我们交托。当我们交托的时候，那就是我们的力量。 Kita tidak berhak atas hidup kita 我们 sekali. 在我们的生命里面，我们没有什么权柄。 Tetapi ketika kita mempercayai Tuhan, Dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. 可是当我们交托的时候，他给我们一个超乎我们的能力的力量。 Saya boleh bersaksi kepada dokter yang menangani saya ketika saya kembali untuk kontrol. 当我去复查的时候，我可以向医生做见证。 Saya datang hari Jumat itu, hari Jumat, jadi Sabtu saya pulang, Jumat saya harus pelayanan ke Persekutuan Ibu-Ibu Bank Indonesia. 那 Karena 我 saya 出院 harus. 之后呢，我还有一个服饰，就是在印尼银行的职员的一个聚会。 Jadi saya akhirnya kontrol dan dokter mengatakan, Ibu luar biasa. 当我去医生复查的时候，医生说你很了不起， Imunitas Ibu kuat sekali. 你的免疫力很强。 Biasanya 6.000 itu sudah. 平常你的免疫力6000的时候，你已经没了。 Dengan komorbid. 就是再加上我有这个癌症的这个细胞。 Saya mengatakan, karena Tuhan dan banyak orang mendoakan saya, 我 dok. 告诉医生，因为神也有很多人为我祷告， Tuhan menjadi pusat kekuatan kita. 神就是我们力量的泉源。 Kita tidak akan kurang apa-apa ketika kita memiliki Tuhan. 我们有神，我们不缺什么东西， Dan kita menjadi milik Tuhan. 我们成为属神的人。 Dan yang ketiga, 第三， kita memiliki hidup di dalam pengharapan yang kekal. 我们活在永恒的希望里面， Keyakinan teguh akan janji Tuhan yang kekal itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. 坚定的信心使我们成为一个幸福的人。 Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 第9 mengatakan, 节到第11节这样说： sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. 因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。 Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. 因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣子间朽坏。 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的富乐。 Apa harapan kita di dalam dunia ini? 我们在世界上盼望什么呢？ Apa harapan bahagia kita? 我们的喜乐的这个盼望在哪里呢？ Anak-anak kita kah? 孩子是你的盼望吗？ Keluarga kita kah? 家庭是你的幸福盼望吗？ Mereka akan tidak ada untuk kita. 有一天他们没有，对我们来说没有了。 Harta? 财产吗？ Mereka tidak akan bisa menyelamatkan kita. 财产不能够拯救我们的灵魂呐、 Tadi pagi saya dikirimi ada satu renungan begitu ya. 早上有人寄给我一个短短的这个灵修。 Alexander itu waktu meninggal itu dia meminta yang gotong petinya itu dokter-dokter yang top
karena dia kaya sekali kan. 亚历山大这个皇帝在故时候，他死的时候抬他棺材的人是这个非常有名的医生， supaya menunjukkan kepada dunia bahwa dokter-dokter yang hebat itu tidak bisa selamatkan kamu. 这个亚历山大皇帝他要告诉世人，这个抬他的出名的医生也不能够救他。 Tangannya dikeluarin dari peti kan. 他把那个棺材挖了个洞，把那个手这样撒手而去， Artinya dia tidak bawa apa-apa. 表示说这个皇帝离开世界的时候没有带什么东西啊。 Dan di perjalanan orang suruh buang uang. 那么在路上呢，人呢丢了很多很多的钱， Uang pun tidak bisa menyelamatkan dia. 钱也不能够救人的灵魂。 Di tradisi Jawa juga sama. 在我们爪哇的传统也是 Jadi 这样 kalau，ada orang meninggal 假如有人 biasanya 死掉， di depan mayat yang dipikul gitu ya kan 这个 kita 抬棺 masih 在 dipikul 抬 gitu ya. 棺材的人的前面， Itu ada orang yang bawa panci begitu 有人带一个钵子， isinya beras 里面是米， sama uang koin. 还有这个铜钱。 Nah biasanya disawurin begitu. 那么把这个米啊跟铜钱就撒在那个路上， Nah biasanya koin dibuat rebutan tuh anak-anak kecil gitu 所以 ya. 小孩子呢就抢那 Tapi 个 sekarang 铜 anak-anak 钱 nggak。mau koin. 现在小孩 Mereka 不要 tahu，kalau yang merah-merah baru mereka tahu. 现在要红色的， Ya, disawur. 就这 Artinya 个米 apa? 啊，这个钱呢撒掉，撒在路上， Udah nggak ada harga, nggak ada nih, ya. 就是说这个对死的人呢 uang, 没有价值了， dah. Jadi nggak ada harapan. 没希望。 Tetapi bagi kita orang yang percaya, 但是对我们信主的人， bukan hanya itu. 不是单单那个， Kita di dalam satu perjalanan yang berharga. 我们是走在一个有价值的道路，人生的道路。 Dan itu di dalam perjalanan ini kita dipimpin kepada sebuah kekekalan 在这个道路里面引导我们到永恒， yang kita lewati dengan sukacita. 我们经过的是喜乐。 Ayat yang ke-11 tadi mengatakan apa? 第11节说什么呢？ Ada sukacita berlimpah-limpah. 有满足的喜乐， Ada nikmat Tuhan. 有永远的富乐。 Bagaimana kita bisa menikmati 我们怎么能够享受呢？ kebahagiaan pengharapan yang kekal itu? 这永恒的喜乐， Ketika kita menghidupi Tuhan itu sendiri di dalam hidup kita. 就是当我们让神活在我们的生命里面， Tuhan tidak pernah berdusta. 神从来不讲谎话， Janjinya selalu ditepati. 他的应许总是按时候成就。 Kepastian kekekalan sesudah mati itu 永恒是很肯定的， menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengerjakan segala sesuatu di dalam dunia ini dengan sungguh-sungguh. 肯定的永恒是我们在世界上很诚诚实实的来做事， Dan di tengah-tengah perjalanan ini 在人生的道路， kita masih bisa menebarkan pengharapan kepada orang lain. 我们还可以向别人告诉他们永恒的希望， sukacita kepada orang lain. 把喜乐分享给人。 Saya ingat sebuah ilustrasi yang saya senang sekali. 我喜欢一个寓道故事， Bagaimana di detik-detik terakhir pun orang masih bisa menebarkan pengharapan. 在生命的尽头的时候，人还可以表现他的这个永恒的希望。 Ada seorang pemuda yang ketabrak motor. 有一个青年人被电单车所撞到， Akhirnya dia dirawat dan dia marah karena kakinya harus digigit gitu ya. Memang 他 ada 被送到医院，他非常发怒，因为他的脚要用石膏包住。 sepanjang hari dia ngumpat. 每一天他就是咒诅人， Marah-marah. 每一天生气。 Dia pokoknya keluar kata-kata yang tidak sopan 他说出不应该很不好的话， untuk mengungkapkan kemarahannya 来发泄他的愤怒， karena dia sudah tidak bisa berjalan. 因为他不能够走路了。 Saat dia mengumpat dan mungkin lelah, 当他这个发怒疲倦的时候 ada，suara dari seberang. 对面有一个声音传来， Itu di rumah sakit ada
pembatas, tapi 因为有这个 bukan 因为这个 kain 那个 ya. 房间有屏风， Ada kayak triplek yang besar itu yang tidak bisa dibuka begitu. 大的屏风， Ada suara begini. 有声音这样说 Kenapa nak? 孩子啊，为什么呢？ Saya ditabrak bla 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 bla, pokoknya marah lagi. 我被车撞，所以又在发怒。 Oh ya. 哦，那个对方说：“哦，是这样吗 Gini ya, besok pagi？” 他说明天早上，那个对方说 kakek akan bercerita kepada kamu. 啊，这个我啊，公公啊，要跟你讲故事， Karena kakek juga mengalami seperti kamu. 因为我也跟你一样的遭遇。 Tapi ayo, kakek mau engkau melihat keindahan alam. 可是我要让你看见美丽的自然， Untuk mengurangi rasa sakit. 看美丽的自然，减轻你的痛苦。 Besok pagi benar. 真的，明天早上， Si kakek ini bercerita. 这个老公公就对年轻人讲故事。 Ada anak-anak naik kerbau. 哦，有小孩骑着这个水牛， Wah, ada yang jatuh. Aduh, lucu dia. Aduh. 哦，他跌倒了，很好 Oh, 玩啊。 matahari bersinar. 当阳光照耀， Oh, dia menceritakan keindahan alam. 哦， yang 这个 dia 老 lihat. 伯伯还是讲述这个自然的美景。 Dia mengatakan, 他说 tahukah engkau 你知道吗？ Tuhan itu luar biasa. 上帝是很特别的， Dia akan memberikan sukacita kepadamu ketika engkau bisa melihat semua. 当你能够看见这一切，上帝能够给你幸福。 Sehari 2 hari dia melembut anak ini. 1天2天，这个老伯伯把年轻人的心软化。 Hari ketiga, 第3天， kakek itu tidak lagi bercerita. 老伯伯不再讲故事， Dia tunggu, 他等待， dia panggil, 他叫。 kakek, 那个年轻人说：“ Kakek 伯伯， tidak ada jawaban. 没有回应。 Pada waktu dia memanggil ketiga kali, ada suster masuk. 当第3次年轻人叫老公公的时候，有护士走过来， Kamu panggil siapa? 你叫谁啊？ Kakek sebelah. 叫老公公啊。 Tadi malam 昨天晚上 kakek meninggal. 他离开世界。 Oh, anak ini menangis. 哦，这个年轻人又在哭。 Dan dia mengatakan, saya mau ditaruh di kamar kakek. 年轻人说：“我把我放在那个公公的床上吧， Supaya saya bisa melihat luar. 让我也能够看见外面的世界， Seperti yang diceritakan oleh kakek. 就好像公公讲的故事。” Perawat ini mengatakan, 护士说 kamu tahu, 你知道吗？ kakek ini buta. 那个公公是瞎眼的， Dan tidak ada jendela, tembok. 没有床，那个只有墙壁。 Kakek ini juga kakinya diamputasi dua-duanya. 这个公公的2只脚也是已经被锯掉了。 Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Di dalam kondisi seburuk apapun, 在任何恶劣的环境之下， jika kita memiliki pengharapan yang kekal, 假如我们有永恒的盼望， kita akan masih mampu untuk menebarkan pengharapan itu kepada orang lain. 我们还可以向别人诉说我们的希望， Dan itulah kebahagiaan kita. 那就是我们的幸福。 Biarkanlah tubuh kita ini akan semakin merosot. 我们的肉体渐渐衰微， Tetapi seperti janji Tuhan, 但是好像神的应许， tubuh akan diam dengan tentram. 我们的肉体要衰弱， Dan kekekalan itu akan menyambut kita. 永恒要迎接我们， Dan kita melewatinya dengan sukacita. 让我们度过的时候用喜乐的心。 Selamat menjadi orang-orang yang berbahagia. 上帝祝福你成为一个幸福的人， Amin. 阿门。 Pemirsa berdoa. 天父上帝，我们非常感谢你的恩典。我们今天听了生命之道、见证之道，让我们所听的能够激励我们、改变我们。Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami mendengar satu kesaksian hidup, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya apa yang kami dengar sungguh-sungguh merubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.
我们非常谢谢琳达传道今天给我们传讲非常美好的信息，也跟我们分享他生命的经历。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Linda yang sudah membawakan firman Tuhan yang sangat berharga dan juga sudah men-sharingkan kesaksian hidup beliau。在信息里面，他提醒我们，我们幸福的，我们蒙恩，我们蒙福，我们幸福的泉源，其中之一乃在于，因为我们有永恒的盼望，有美好的盼望。Ibu Linda tadi memberitakan firman yang sangat penting dan juga memberikan kesaksian. Di antaranya dikatakan bahwa sumber keberkatan, sumber sukacita kita salah satu adalah karena kita diberikan pengharapan di dalam Kristus Yesus。我们来唱一首诗歌，是琳达传道自己所写的，就是有盼望。Saudara sekalian, mari kita angkat satu puji-pujian yang diciptakan oleh Guru Injil Linda sendiri. Kita bersyukur ya, beliau khotbah dan beliau juga kita bisa mendengar dan ikut turut nyanyi bersama lagu yang di syair, lagu yang digubah oleh Guru Injil Linda. Ada harapan. Mari kita bersama-sama menyanyi. Kita dulu juga pernah menyanyikan nyanyi ini ya. Nah, ini pas dengan firman yang disampaikan. Kita bersyukur kita bisa mendapat nyanyian yang dikarang oleh Guru Injil Linda. Ada harapan. Yo. Oh
hadapi tantangan, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Jangan bimbang dan gelisah, hanya tetaplah percaya, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Jangan putus asa saat hadapi tantangan, karena dalam Yesus selalu